Buletin pagi 31 Oktober 2018 bersama saya Syafiq Adnan, antara tajuk utama. Nahas Lion Air, kesemua mayat yang dijumpai belum dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak berkuasa Indonesia memberitahu kesemua mayat mangsa yang dijumpai dalam tragedi pesawat Lion Air JT610 belum dikenal pasti. Ketua Bahagian Kesihatan dan Perubatan Polis Indonesia, Arthur Tampi berkata, antara kesukaran dihadapi pihak forensik adalah keadaan mayat. Setakat ini, lebih 100 ahli keluarga mangsa berada di hospital di Jakarta mendaftar kehilangan ahli keluarga mereka. Difahamkan, ramai ahli keluarga mangsa juga masih menunggu hasil ujian DNA terhadap mayat yang ditemui susulan nahas itu. Kita belum bisa mengidentifikasi kenapa, karena memang kondisi yang tadi pagi sudah kami sampaikan, yang kita terima dari 24 kantong itu adalah body part. Memang ada beberapa ciri spesifik yang kita temukan, tapi kita belum bisa merilis itu karena dari data antemortem ada beberapa keterangan yang juga memberikan keterangan bahwa keluarganya juga mempunyai ciri yang sama. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Indonesia Budi Karya Sumadi menjelaskan siasatan punca nahas masih dilakukan. Ini pasti ada sanksi, tapi kepada siapa sanksi itu kita lakukan? Kita akan lakukan satu klarifikasi yang dipimpin oleh KNKT. Pesawat Lion Air JT610 yang terhempas di Laut Jawa dari ibu kota ini ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung pagi kemarin. Pesawat itu membawa 181 penumpang dan 8 anak kapal. Syarikat insurans milik kerajaan Jasa Raharja memberi jaminan bahawa keluarga dan waris terdekat kepada semua penumpang yang menaiki pesawat Malang Lion Air JT610 akan diberi pampasan mengikut undang-undang sedia ada. Pengarah syarikat Budi Raharjo dalam satu kenyataan dipetik laman web Jakarta Post berkata, Jasa Raharja bersedia memberi pampasan sebanyak RM50 juta atau kira-kira RM13,000 Malaysia untuk mangsa yang maut. Pengawal trafik udara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta terputus hubungan dengan pesawat JT610 jam 6.33 pagi Isnin, 13 minit selepas berlepas. Pihak berkuasa kemudian mengumumkan pesawat terhempas 12.96 km di utara pantai Tanjung Bunggin di Kerawang, Jawa Barat. Pesawat Malang itu membawa 189 orang termasuk 3 kanak-kanak dan kru. Sementara itu, pengeluar pesawat yang berpusat di Amerika Syarikat, Boeing Company menawarkan bantuan dalam siasatan nahas pesawat Lion Air JT610 yang terhempas di Laut Jawa. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan semalam, Boeing bersedia menyediakan bantuan teknikal dalam siasatan nahas berkenaan. Syarikat itu turut menyuarakan keprihatinan terhadap penumpang dan kru di dalam pesawat malang itu selain melahirkan perasaan simpati kepada keluarga mangsa. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737 MAX 8 yang beroperasi sejak Ogos lalu telah mencatat 800 jam penerbangan dan ia dianggap normal oleh pihak berkuasa Indonesia. Lion Air Group memesan 218 pesawat siri sama, 8 daripadanya telah dihantar pada 2017. Nahas itu bagaimanapun tidak menghalang syarikat lain yang menggunakan pesawat jenis sama seperti syarikat penerbangan Singapura Seal Air yang akan terus menggunakan 5 pesawat Boeing MAX 8 seperti dijadualkan. Pesawat Boeing 737 MAX 8 boleh terbang selama 7 jam setengah tanpa perlu mengisi minyak dan ia merupakan pesawat Boeing pertama memiliki paparan sayap kecil berganda. Talk to an aviation expert about that, and here's what he had to say. This particular Boeing 737 MAX 8, so expected to have some of the latest. Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sedia memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya terbabit dalam salah laku ketika pentadbiran kerajaan terdahulu. Menurutnya, tidak ada perkara yang perlu dibimbangkan walaupun belum dipanggil untuk membantu siasatan. Apa yang SPRM ada terhadap saya tak rasuah. Kalau ada dakwaan apa-apa nak siasat, SPRM sampai hari ini tak ada panggil saya pun. Dan dalam hal ini saya tak bimbang. Orang nak cakap apa cakaplah. Tetapi
Kalau mereka kata saya takut dengan SPRM, biar SPRM sendiri dedahkan ada ke apa-apa perkara yang dia orang nak siasat terhadap diri saya. Beliau diminta mengulas berhubung tindakannya menawarkan diri untuk mencari jolo di China, kononnya bagi mengelak daripada berdepan dakwaan rasuah dan penyelewengan. Beliau yang juga bekas naib Presiden UMNO turut mengulangi pendirian tidak akan meninggalkan UMNO. Saya dah nyatakan beberapa kali bahawa saya tak akan keluar parti. Jadi dah seorang kurang daripada 40 tadilah. Jadi kalau nak tahu, orang putih kata action speaks louder than words. Jadi action saya hari ini, mana saya dah keluar parti. Jadi yang lain tu, setiap MP tu ada maruah mereka. Mereka ada pendirian masing-masing. Tanya mereka lah. Cuba sogol duit kopi untuk elak daripada ditahan pihak berkuasa. Itu yang dilakukan seorang lelaki warga Nepal dalam Ops Ikrar Jabatan Imigresen Pulau Pinang di Batu Kawan. Operasi tertumpu di tapak pembinaan di Batu Kawan bersama Majlis Perbandaran Seberang Perai. Ramai 128 pekerja asing diperiksa. 114 daripada mereka didapati bersalah sama ada tidak memiliki dokumen perjalanan, tinggal melebihi tempoh dibenarkan dan menyalahgunakan pas lawatan. Jadi mau bagi duit kopi lah. Ha? Berapa banyak you mau bagi? Tak, berapa banyak tadi you mau offer sama dia? Sehari minta makan. Dah cakap, berapa banyak you mau offer sama dia tadi? Kasih sikit saja makna, ada banyak saya. Sikit tu banyak mana you mau cakap tadi? Nilai dah. Berapa? Itu berapa ratus you mau kasih sama dia? You tahu tak itu satu kesalahan, you tahu tak? Tahu? Tapi you tak kasih ya? Timbalan Penolong Pengarah Jabatan Imigresen Pulau Pinang, Izham Idris berkata, operasi dibuat selepas pihaknya menerima aduan mengenai lambakan pekerja asing di kawasan tapak pembinaan berkenaan termasuk pendatang asing tanpa izin. Ketika pasukan penguatkuasa masuk ke dalam tapak pembinaan, pekerja terbabit bertempiaran lari untuk meloloskan diri. Mereka yang ditangkap terdiri daripada pendatang asing warga Nepal, Bangladesh, Myanmar dan Indonesia. Seorang guru direman selama 4 hari oleh Mahkamah Magistrate Selayang kerana disyaki merogol seorang pelajar tingkatan 4. Suspek berusia 43 tahun ini dibawa ke mahkamah untuk proses reman semalam. Dia disyaki merogol mangsa yang berusia 16 tahun awal tahun ini. Perintah reman sehingga 2 November itu dikeluarkan oleh Magistrate Iriani Isabelo mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara 20 tahun dan sebatan. Akibat merogol gadis bawah umur, seorang mekanik dihukum penjara 6 tahun dan 1 sebatan, manakala 2 rakan bawah umur ditahan di Sekolah Henry Geni Melaka. Hakim Mahkamah Session Kota Baru Ahmad Bazli Barudin menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Uwais Muhammad Syafi'i 20 tahun dan 2 rakannya masing-masing berusia 19 dan 18 tahun. Ahmad Bazli memerintahkan 2 pesalah muda itu ditahan di sekolah berkenaan sehingga mencapai usia 21 tahun. Mengikut pertuduhan, Uwais didakwa merogol remaja 15 tahun itu di sebuah rumah di Wakaf Stan Kota Baru pada 4 pagi 3 November 2017. 2 lagi tertuduh bawah umur didakwa mengikut pertuduhan pindaan merogol mangsa dan di lokasi yang sama pada tarikh sama. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Mahkamah mengarahkan hukuman penjara bermula dari tarikh ditangkap pada 4 November 2017. Apakah yang bakal mendasari Belanjawan Negara 2019? Belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kesemua ini dengan satu fokus. Perkongsian kemakmuran inklusif. Bersama kami, 2 November, 3 petang, hanya di TV3. Harga rumah baru belum dibina dijangka turun sehingga 10% selepas pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menurut Menteri Kewangan Lim Guang Eng, kerajaan memutuskan untuk tidak mengenakan cukai agar harga rumah akan lebih murah sekaligus dapat merangsang sektor hartanah. Kalau sebelum ini di bawah GST 6% dikenakan, tapi di bawah SST sungguh pun kerajaan boleh kenakan itu 6%, tetapi ini tidak dikenakan kerana kita nak
memberikan rangsangan kepada sektor hartanah dan kita harap boleh melihatkan atau boleh menyebabkan penurunan harga rumah. Beliau mengulas kenyataan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REDA yang meramalkan berlaku penjimatan selepas kerajaan mengecualikan SST terhadap bahan binaan asas dan perkhidmatan pembinaan. Penurunan harga rumah baru bagaimanapun hanya tertakluk kepada perumahan jenis bukan harga terkawal swasta. Bagi rumah yang sedia ada, Guan Eng menjelaskan perkara itu hanya akan ditentukan selepas pembentangan belanjawan 2019 Jumaat ini. Kementerian Kesihatan menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan Standard Chartered Malaysia bagi membantu memulihkan penglihatan pesakit katarak di seluruh negara di bawah projek Kantra Intraocular IOL bank berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, di bawah MOU itu, bank berkenaan akan menderma RM220,000 untuk menampung kos kira-kira 1,000 kanta intraokular. Kementerian juga akan membawa pasukan khidmat mata kepada komuniti di kawasan pedalaman terutama Sarawak, Sabah dan Pantai Timur untuk setahun mulai esok. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan Datuk Seri Dr. Zulkifli. MOU ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Dr. Chew Chao Min dan Pengarah Standard Chartered dan Ketua Pegawai Eksekutif Abrar A. Anwar. Di bawah projek IOL, Kementerian akan bekerjasama secara strategik dengan Standard Chartered Malaysia untuk menyediakan penjagaan mata dan rawatan katarak di 41 hospital dan rangkaian perkhidmatan klinik katarak Malaysia seluruh negara. Kerajaan Melaka sedang menunggu syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia memutamatkan tarikh operasinya di lapangan terbang antarabangsa Melaka di Batu Berendam. Menurut Ketua Menteri Adli Zahari, pihaknya sudah memenuhi hampir setiap permintaan syarikat terbabit termasuk menurunkan kadar caj penumpang dan menaik taraf lapangan terbang terbabit. Itu dia salah satu faktor yang kita akan ambil kira supaya dia dapat memberikan kemudahan kepada semua. Sebab kalau kita lihat faktor sekeliling itu pun kita akan lihat balik dari segi persediaan kita di peringkat PBT dan seumpamanya pun kita lihat. Sebab dia adalah bila AirAsia memberikan respon kepada kita itu bagi kita itu cukup baik dan kita di peringkat kerajaan negeri akan lihat aspek-aspek dan tanggungjawab kerajaan negeri kepada airport itu. Beliau terdahulu menyampaikan sumbangan kepada lebih 100 penerima sebagai persediaan sambutan perayaan Deepavali di Pasaraya Maidin Air Keruh. Baru-baru ini AirAsia dilaporkan menyatakan komitmen untuk memulakan operasi dengan laluan ke Pulau Pinang, Pekanbaru, Langkawi dan Singapura disusuli laluan ke Medan, Jakarta, Shantau China dan Saigon Vietnam menggunakan pesawat Airbus A320. Pasti ada yang istimewa di sebalik pemilihan Sungai Chat di Johor Bahru sebagai pusat ekopendidikan pada Persidangan Penyelidikan dan Inovasi Kebangsaan 13 September yang lalu. Apatah lagi Sungai Chat baru 3 tahun menjalani proses baik pulih. Kami meninjau tugas yang dipikul oleh Institut Pendidikan Guru IPG Temenggong Ibrahim dalam mengindahkan kembali sungai itu. Ramai yang kagum melihatkan keadaan Sungai Chat sekarang ini. Institut Pendidikan Guru IPG Temenggong Ibrahim berjaya memikul amanah dalam memulihkan alam sekitar. Secara tidak langsung, penuntutnya turut berpeluang menyumbang tenaga membina sifat sukarelawan. Malah ketika di bawah projek inilah IPG Temenggong Ibrahim berjaya mencipta kaedah untuk menetralkan secara semula jadi air sungai yang tercemar. Ini dilakukan dengan menggunakan campuran pelbagai bahan organik yang dinamakan sebagai Medball. Kerana kesungguhan mereka, kini semua ahli kumpulan sukarelawan IPG Temenggong Ibrahim itu mampu menghasilkan Medball. Kita guna efektif mikrob. Dianya sejenis mikroorganisma yang membantu untuk mempercepatkan penguraian mikroorganisma yang tak elok. Contoh kalau macam dalam badan kita pun memerlukan efektif mikroorganisma seperti dalam minum air akut ke apa tu pun sangat memerlukan mikroorganisma yang baik ini untuk menghancurkan mikroorganisma lain yang tidak diperlukan. So dia sama je function dalam sungai. Pihak pengurusan IPG Temenggong Ibrahim bijak menanam rasa tanggungjawab di kalangan pelajarnya supaya turut terjaga kebersihan Sungai Chat yang terletak di dalam kampus mereka.
Yang pertama fasa kesedaran, kita sedarkan dulu warga kampus, kemudian fasa pemeliharaan, itu yang kita minta bantuan daripada MBJB dengan JPS. Sebab masa tu ada macam NBOS dengan mereka. Kemudian kita buat yang fasa ketiga adalah makmal Sungai Hidup sebagai pusat eko pendidikan. Penternak lembu ladang Bukit Panjang, Jeram Selangor mendesak penjelasan Majlis Daerah Kuala Selangor MDKS mengenai tuntutan pampasan kematian ternakan lembu mereka. Dalam tempoh 4 tahun, 7 penternak berkenaan kerugian lebih RM20,000 berikutan kematian ternakan yang didakwa berpunca daripada pencemaran sungai. Ogos lalu, 15 ekor lembu milik penternak mati selepas minum air sungai berhampiran pusat pelepasan sampah di ladang Tuan Mi, Kuala Selangor. Adun Jeram Muhammad Syahid Rosli turun padang mendengar aduan penternak berkenaan. Menurut Muhammad Syahid, insiden Ogos lalu yang menyebabkan kematian 15 ekor lembu peternak sepatutnya telah membuahkan hasil siasatan. Ini kerana katanya penternak diberitahu siasatan akan muktamad menjelang hujung bulan ini. Katanya MDKS sebagai pihak berkuasa tempatan yang menerajui siasatan berkenaan dilihat tidak berbuat sesuatu. Jadi saya harap mungkin jabatan-jabatan yang terlibat boleh bertanggungjawablah dengan ini dan memberikan satu keputusan yang cepat pada penduduk sini. Sebab penduduk ni hanya mahukan keadilan dari segi hak mereka untuk mendapat balasan yang setimpal lah, itu saja. Saya memohon pihak MDKS memberi satu jawapan yang muktamad ataupun memberi pampasan untuk penternak lembu dalam masa yang terdekat. Jika mereka tidak beri apa-apa keputusan daripada pihak MDKS, kami akan mengadakan satu bantahan yang besar. Mula kali pertama dah lama, tapi seekor 2 ekor, tapi ini hari musim kemarau kan, mati banyak. Dia mula berlaku bila kematian ni? Sejak keputusan sampah ni. Berapa tahun bila tu? Tahun 2008. Tahun 2008. Jadi sejak 2008. Pan mati seekor, kadang-kadang 2 ekor, anak lembu mati. Kita anggap tu mata ular ke, keracunan lain ke. Sebab tu hari mati 4 ekor, lepas tu kemudian mati 15 ekor. Adun dan pengadu kemudian ke MDKS untuk penjelasan. Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar MDKS Jeffy Adun Manaf berkata, Jabatan Veterina dan Jabatan Alam Sekitar masing-masing belum memberi hasil siasatan. Menurutnya, rumusan sama ada pampasan dibayar atau sebaliknya tidak dapat dibuat selagi laporan kedua-dua agensi berkenaan belum diterima MDKS. Cuma result belum dapat lagi. Walau bagaimanapun pihak Worldwide pun telah bagi notis juga pada kilang bersebelahan, iaitu kilang kelapa sawit Sam Debi juga. Jadi kita tunggu putusanlah sama ada punca tu daripada Worldwide Landfill ataupun kilang sawit daripada Sam Debi. Kita akan cek balik. Bertemu kembali. Taufan U2 yang memusnahkan sebahagian daripada kawasan Kepulauan Pasifik Barat sebelum ini mula melanda Filipina. Ia telah membawa bersama angin kencang dan hujan yang dijangka menyebabkan banjir serta tanah runtuh di beberapa wilayah utara negara itu. U2, taufan ke-18 yang melanda Filipina tahun ini membadai Pulau Luzon pada 8 pagi waktu tempatan dengan kelajuan angin 140 km sejam dan ribut sehingga 230 km sejam. Penduduk yang tinggal di sekitar gunung dan kawasan pesisir pantai turut dipindahkan daripada kediaman masing-masing selepas amaran kemungkinan berlakunya tanah runtuh dikeluarkan. Gelombang dijangka mencecah setinggi 3 meter. Pasukan penyelamat dilaporkan sudah bersiap sedia untuk membantu usaha menyelamat. Setakat ini tiada sebarang laporan kerosakan atau kematian. Dalam perkembangan lain, 2 orang cedera selepas kebakaran berlaku di sebuah kilang penapis minyak di wilayah Kanti Manshik, Rusia. Menurut Kementerian Kecemasan Rusia, kebakaran meletus petang semalam dan merebak dengan cepat merangkumi kawasan seluas 1,000 meter persegi di kawasan loji minyak. Lapor media Rusia, api turut merebak ke bangunan pentadbiran bersebelahan dengan loji minyak. Wilayah Siberia Barat yang kaya dengan minyak di Kanti Manshik tidak mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan ia dipenuhi dengan kilang industri minyak.
Kapal angkasa Agensi Aeronautik dan Pentadbiran Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA pakai Solar Probe yang dilancarkan baru-baru ini berjaya mencatatkan rekod terbaru apabila menjadi objek pertama buatan manusia tiba di matahari. Kapal angkasa tersebut berjaya melepasi rekod semasa iaitu 42.73 juta kilometer dari permukaan matahari 2 hari lalu iaitu kira-kira jam 1.04 malam waktu tempatan. Rekod terdahulu pernah dicatatkan oleh kapal angkasa milik Jerman Amerika Syarikat Helios 2 pada April 1976. Kapal angkasa tanpa pemandu itu dilancarkan pada 12 Ogos lalu dengan misi strategik untuk meneroka rahsia ribut solar yang berbahaya. Pakai Solar Probe dijadual bertembung dengan matahari buat kali pertama pada hari ini. Kita ke perkembangan sukan. Program podium yang diperkenalkan pengurusan lama Kementerian Belia dan Sukan KBS akan melalui proses tambah baik menerusi satu kaedah baru. Tier sistem atau sistem peringkat akan digunapakai selepas ini memberikan skop kepada persediaan atlet dalam jangka masa panjang. Turut diperkenalkan petunjuk prestasi utama KPI bagi menilai pencapaian setiap jenis sukan dalam program ini. Dia memang akan diteruskan. Cuma kita akan tengok tier base. Seperti saya maklumkan tadi, contoh Tier 1 sebelum ni dia agak longgar, tapi sekarang kita nak fokus Tier 1 adalah bagi atlet yang bakal memenangkan pingat bagi kita di Sukan Olimpik. Cuma kita ada revolving door ataupun polisi agak fleksibel. Kalau contoh pada peringkat awal bowling ataupun karate do tak disertakan, tetapi sebelum Sukan Olimpik mereka menunjukkan prestasi agak baik, daripada Tier 2 mereka boleh dimasukkan semula kepada Tier 1. Pada mesyuarat yang diadakan di Putrajaya semalam, tier sistem yang akan digunapakai menyaksikan setiap jenis sukan diletakkan dalam peringkat berlainan berdasarkan tamasya sukan yang akan disertai. Tier pertama membabitkan sukan yang diletakkan sasana pingat Sukan Olimpik dan Paralimpik seperti badminton, basikal track dan terjun selain para olahraga, para badminton, para renang, para basikal dan powerlifting. Bowling, hoki, squash, karate dan memanah pula antara sukan yang akan mengisi tier kedua, peringkat yang memberi fokus kepada persiapan Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan Para Asia 2022. Tier ketiga pula lebih mirip dengan program Kita Juara, membabitkan sukan-sukan yang akan bersaing dalam Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN. Manakala tier keempat, sukan yang tidak tersenarai dalam tamasya sukan besar tetapi ada menyertai kejohanan peringkat dunia. Program ini akan diteruskan Langkawi 2020 selepas perbincangan dengan pihak EPU. Cuma cara kita nak merangkakan kontrak tersebut dan program tersebut ia berlainan. Seperti saya katakan tadi, lebih performance based, tier based iaitu tamasya based, dan pada masa yang sama dalam kontrak-kontrak yang kita akan provide, ini kita akan sertakan elemen KPI kepada jurulatih dan juga atlet masing-masing. Seperti mana yang heboh diperkatakan sebelum ini, KBS sah memaklumkan Majlis Sukan Negara MSN akan menggalas tugas mengemudi program ini menggantikan Institut Sukan Negara. Dan sistem ini akan mula dikuatkuasakan pada tarikh 1 Januari 2019. Kehadiran dua pengadil dari luar negara yang akan mengadili saingan Liga Malaysia bermula musim depan nampaknya mendapat respon positif daripada pemain bola sepak tempatan. Antara yang menyambut baik perkara ini adalah pemain muda negara Akyar Abdul Rashid. Amat setuju lah sebenarnya. Pengadil luar sangat profesional daripada Malaysia. Lepas tu saya amat setuju. Walaupun identiti dua pengadil dari luar negara itu masih belum diketahui, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberi bayangan dua pengadil itu kemungkinan besar dari Liga Jepun dan Liga Perdana Inggeris EPL. Selain mengadili Liga Malaysia, mereka juga dilapor akan menganggotai barisan tertinggi Badan Bebas Pengadil yang akan diwujudkan nanti. Sempena kejuaraan Grand Prix Motosikal Malaysia MotoGP 2018, kelab pemilik Desmond Malaysia Najib Abdul Majid mengambil inisiatif membawa orang kelainan upaya OKU dari kalangan cacat penglihatan ke perlombaan yang dijadualkan 4 November ini di litar antarabangsa Sepang. Kita tak perasan yang apabila kita pergi event macam MotoGP dan sebagainya, dia bukan sahaja kita menyaksikan, tetapi kebanyakan masa kita mendengar dan merasa.
Tambah Najib Abdul Majid, ini merupakan inisiatif pertama mereka membabitkan golongan OKU di mana mereka akan bekerjasama dengan penganjur utama MotoGP Malaysia iaitu Shell Malaysia. Pihak Desmo Malaysia bersama-sama Shell dan juga MATA iaitu Jenama Modul Keusahawanan Sosial akan memilih 5 hingga 10 orang OKU untuk dibawa ke MotoGP ketika pelancaran MATA di SME Corporation. Najib juga menyatakan individu terpilih itu juga berkemungkinan berpeluang untuk bertemu dengan pelumba Ducati. Sekian buletin pagi pada hari ini. Teruskan bersama kami di TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera.